A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alaz zulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Nampaknya pada hari ini Liga Ilmu terus berada di dataran Dewan Pelda Jaya Utara, Trolak Sungai Perak, yang mana pada hari ini kita akan membahaskan dalam tajuknya yang tidak lain tidak bukan, iaitu Jahiliyah Moden. Pada hari ini kita ada 3 orang panelis yang cukup hebat, yang tidak lain tidak bukan. Di sebelah kiri saya seorang pendakwah bebas dan sering kita lihat wajahnya di kaca-kaca TV dan cukup terkenal di radio, dan juga tidak lain tidak bukan adalah Ustaz Said Muhammad Nur Hisham Al-Idrus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah. Kaifa luka anta al'an? Khair, alhamdulillah. Anta bi insyaallah. Alhamdulillah. Dan di sebelah yang segak bergaya, tidak tua tidak muda, dipanggil usia matang, yaitu yang berbahagia Datuk Dr. Haji Fadilah Kamsah, pakar motivasi kita. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya Datuk? Waras. Waras ya. Sihat Datuk ya? Oh, kalau saya Arab, saya Jawa ni. Oh, ini terima kasih. Dan panelis kita yang ketiga, orang muda segak bergaya, masih muda, anak kelahiran daripada orang Sdem River juga, Muhammad Nur Imran Khayubi, iaitu daripada Felda Gunung Besaut 4 Sungai Perak, dan beliau merupakan presiden loveislam.com. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Ya syabab, anta bi khair? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang muda boleh berbicara dalam bahasa Arab hari ini. Okey, para penonton yang dirahmati oleh Allah, bila kita bincang, Ustaz, bila kita bincang tentang jahiliyah moden, mungkin di awal gelanggang ini mungkin Ustaz boleh jelaskan apakah yang dikatakan pengertian jahiliyah dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Dikasihi Ustaz Zul yang sentiasa muda ni, alhamdulillah. Dan seterusnya barisan panel dan kepada semua yang hadir di dalam dewan kita hari ini, menyebut jahiliyah moden. Ada seorang ulama yang bernama Muhammad Qutub, abang kepada Asy-Syahid Said Qutub, telah menulis satu kitab yang bertajuk Jahiliyatu Qarnil Ishrin, Jahiliyah abad 20. Sebelum kita nak kenal jahiliyah moden, kita kena kenal dulu jahiliyah yang asal. Baru kita dapat membandingkan dengan jahiliyah yang moden yang sekarang ini. Maka jahiliyah sebenarnya perkataan yang berasal daripada jahiliyah, jahalu jahiliyah, bukan maknanya jahil, bodoh, tidak. Jahiliyah bukan bermakna bodoh. Kerana masyarakat Mekah sebelum kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pandai berniaga. Mereka memiliki kemahiran sastra Arab. Mereka boleh buat syair, berbaik-baik syair, gantung di Kaabah yang dikenali sebagai al-muallaqat. Mereka tidak bodoh. Tetapi mereka digelar golongan jahiliyah kerana mereka adalah golongan yang mempertuhankan hawa nafsu dan akal semata-mata. Lalu mereka tunduk kepada hawa nafsu. Maka mereka ini dianggap sebagai jahiliyah. Dan satu ungkapan yang sangat menarik diucap oleh sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ja'far bin Abi Talib, ketika hijrah ke Habsyah. Apabila pembesar Mekah datang kejar dia, pergi jumpa Raja Najasyi, lalu tuduh kepada pengikut Nabi Muhammad ini membawa ajaran baru di dalam alam jahiliyah di Mekah. Lalu Raja Najasyi panggil orang-orang Islam ketika itu di Habsyah. Ketua mereka Ja'far bin Abi Talib menjawab apabila Najasyi kata, kamu wahai orang Islam, cuba kamu cerita macam mana keadaan kamu. Lalu Ja'far bin Abi Talib telah menerangkan berkenaan dengan Islam, dan ini memberi penjelasan berkenaan dengan jahiliyah. Saya baca sedikit kenyataan Ja'far bin Abi Talib. Ayyuhal malik, kunna qauman ahlu jahiliyah, na'budul asnam, wa na'kulul maitah, wa na'til fawahish, wa naqta'ul arham, wa nusi'ul jiwar,
wa ya'kulu minnal qawiyyud dha'ifa fa kunna ala dhalika hatta ba'athallahu ilaina rasulan minna. Dia kemudian ditegang tentang Islam. Kami dalam keadaan jahiliyah, kata Ja'far. Kami ini menyembah berhala, memakan makanan yang haram, kami melakukan zina, kami memutuskan silaturrahim, mengkhianati dan menyusahkan jiran. Kami yang kuat makan yang lemah. Ini semua suasana jahiliyah, kata Ja'far, sehinggalah datang Muhammad bin Abdullah mengeluarkan kami dari suasana jahiliyah. Tapi ada orang kata, dikatakan jahiliyah tu maknanya orang yang tidak boleh membezakan antara yang betul dengan yang salah. Saya nak bagi pada Datuk. Bila sebut dengan nama tidak boleh membezakan antara yang betul dengan yang salah. Di sudut psikologinya bagaimana? Orang tak boleh beza. Yang kata mencuri itu salah. Macam mana pandangan Datuk? Tak dapat tidak, walaupun kita bercakap tentang psikologi Ustaz, ya, sahabat-sahabat ahli panel, tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat, kita bercakap tentang roh yang sakit, ya, roh yang sakit. Roh yang sakit, maka orang sekarang kata jiwa yang sakit. Sebenarnya sakit jiwa tu sakit roh. Bila rohnya sakit, maka hidayah tak turun. Bila hidayah tak turun, maka jahiliah akan meresap. Tak dapat tidak. Dia lawan kontra kepada hidayah, jahiliah. Jadi kenapa ialah zaman sekarang ni mudah sangat kita masih pula pergi ke jahiliah, walhal kita dah di zaman yang begitu hebat dengan ilmunya dan sebagainya, sebab roh kita sakit, sebab hidup tak seimbang. Itu satu yang jelas, hidup tidak seimbang. Nanti kita boleh bincangkan. Yang keduanya yang saya nampak ialah hidup makin canggih, hidup makin pantas. Ini dari kacamata psikologi. Hidup pantas, tapi kita punya coping skill ataupun aras kemampuan untuk menangani cabaran hidup tak setimpal dengan kecanggihan tu. Kecanggihan. Artinya macam ustaz sakit, dos ubat tak cukup. Doktor kata 2 biji ustaz. Yang ustaz mandai-mandai makan setengah biji pasal apa? Ya, kalau macam Viagra cerita lain. Ini ubat biasa. Ubat biasa ustaz ya. Ini. Jadi ubat tak cukup dos. Jadi bila tak cukup dos, maka kita tenggelam, ya. Coping skill kita lemah. Satu lagi ialah ini dia. Ini yang kadang orang, saya suka perkataan tadi, yang terlepas pandang. Memang kita boleh bincang dengan cara yang paling canggih tentang jahiliah moden ini, tapi kadang-kadang takut jahil moden sekarang ini sebabkan oleh doa mak bapak mungkin tak makbul dah. Sebab apa dah tu? Mak bapak kita dulu jahil ilmunya, tapi mereka tidak jahiliah. Kok ada ilmu sikit tapi istiqamah. Mak bapak kita baca Quran lepas maghrib, tiap-tiap maghrib baca Quran. Mak bapak anak kita, siapa ya? Mak bapak anak kita baca apa ustaz? Mak bapak anak kita. Ni budak ni belum ada anak besar lah. Budak-budak. Itulah. Itu sebabnya kalau doa mak bapak tak makbul, Nabi dah pesan 4 doa yang Allah tak tolak, doa mak bapak is number 1, nombor 1. Jadi takut-takut bila doa mak bapak tak makbul, maka jahiliah moden meresap, jangan terperanjat. Dan ini berkaitan dengan persekitaran. Kalau dulu, ya tahun 60-70-an, tak timbul sangat jahiliah moden ni. Sebab ya semua orang jadi guru. Pakcik, makcik, atuk, nenek, keliling semua jadi guru. Sekarang, ya Allah, ya Tuhan. Ya, jadi usaha mereka dulu, mak bapak kita, mereka berjaya menarik hidayah, maka jahiliah moden, jahiliah terhindarlah. Tarik hidayah. Zaman sekarang, ini subhanallah. Jadi, yang ujungnya yang sebelum kita pergi ke persidangan kemudian kadang takut ustaz, budaya hidup kita dah rosak. Itulah dia. Kalau kat Gunung Bersaut ada tak yang kedai makan 24 jam? Belum ada ya. Tengok, makan dah 24 jam, budaya hidup rosak. Allah jadikan malam untuk rehat. Allah. Kerana budaya tu rosak masalah Datuk ya. Habis semua timbul. Jadi nak tahu, pastikan terus bersama di Liga Ilmu, pastinya di Astroasis Inspirasi Sanubari. Jumpa selepas. Terima kasih kerana masih lagi bersama di Liga Ilmu. Dan kita nak terus, bila sebut tadi Datuk sebut tentang budaya dah rosak Datuk. Saya nak bertanya kepada orang muda kita. Bila saudara kita sebut tentang budaya hidup, kita tengok dunia terus berubah. Pada tahun 60-an remaja dengan agogonya Datuk. Masuk era 70-an remaja dah jadi style lain dah. Dah jadi Uji Rashid, dah jadi Hel Amir. Style pakaian bell bottom. Datuk sempat bell bottom? Sempat. Lawa. Nanti. Dan era 80-an, remaja telah berubah menjadi budaya rock, bawa radio besar satu. Kemudian dia break dance berpusing-pusing depan pertama komplek. Ingat tu? Yes. Kemudian dunia terus berubah.
Remaja berubah pada tahun 90-an, dah jadi rap. Cakap sikit, yo 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 gitu. Jadi remaja dah. Berubah. Dan remaja terus berubah. Adakah perubahan ini dikatakan budaya telah rosak pada pandangan seorang yang bergelar remaja? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tidak terhingga saya ucapkan kepada Ustaz Zul selaku pengurusi majlis. Yang saya hormati Ustaz Said, yang saya sangat kagumi, Datuk Dr. Fela Kamsah dan semua hadirin-hadirat pada hari ini. Bila kita menyentuh berkenaan kerosakan budaya di kalangan remaja, saya ingin menyentuh berkenaan 3 perkara. Yang pertama iaitu culture shock ataupun terkejut dengan keadaan semasa. Di mana remaja berada. Minggu lepas saya baru pergi menziarahi Raudatul Sakinah, yang mana rumah Raudatul Sakinah ini telah menempatkan golongan remaja perempuan yang telah terlanjur mengandung luar nikah dan sebagainya. Dan di sana kami, kru-kru iloveislam.com, saya telah membawa kru-kru saya ke sana untuk merasai apa sebenarnya yang dirasai oleh orang-orang yang sebegini. Dan saya mahu lahirkan kesedaran di kalangan kami remaja ini yang menggerakkan dakwah online ni untuk merasai keadaan sebenar dan apa sebenarnya yang kita sebagai orang muda yang ada kesedaran boleh bantu golongan sebegini. Jadi salah satu interview yang kami lakukan adalah seorang pelajar sekolah agama, lepasan sekolah agama, Ustaz. Semasa dia memasuki college selepas habis SPM, berlaku culture shock yang mana beliau telah bergaul dengan lelaki dan telah melakukan hubungan yang tidak baik. Adakah dia berlaku perpindahan? Perpindahan daripada kampung pergi ke bandar ke macam mana tu? Yes, kampung ke bandar. Ya, anak orang kampung, Kedah ya, pindah ke bandar di Kedah. Tetapi berlaku masalah yang mana culture shock berlaku dan beliau ditangkap halwat. Jadi bila beliau berkongsi kepada kami tentang kenapa apabila beliau telah mendapat kesedaran yang Allah bagi, hidayah, beliau berkata kerana culture shock. Walaupun sekolah agama, mak ayah Islami, tetapi kerana culture shock yang tak mampu dikawal, beliau telah terlanjur. Dan yang kedua, saya ingin sentuh berkenaan kemampuan remaja untuk mengatakan tidak kepada suatu benda. Kita faham bahawa remaja adalah proses transaksi ataupun perubahan daripada kanak-kanak kepada dewasa. Jadi apabila saya masih ingat sekolah di SK Gunung Besar 4, apabila kami telah habis UPSR, saya masih ingat seorang cikgu kami, cikgu sukan. Dia masuk ke kelas kami hari terakhir. Beliau mengatakan bahawa sekarang dia kaunselor di sekolah menengah Gunung Besar. Beliau mengatakan bahawa dalam hidup kamu semua, anak-anak murid darjah 6 yang dah habis UPSR, ingat 2 perkara, ya dan tidak. Kenapa cikgu kami mengingatkan kami berkenaan itu? Kerana di Felda, di Trolak dan di Gunung Saud ni terlalu banyak kes dadah dan lumba haram, mencuri dan sebagainya. Even rumah saya setiap tahun mesti at least sekali dimasuki pencuri. Sangat dahsyat dari segi masalah sosial. Jadi ketidakmampuan remaja untuk mengatakan tidak kepada satu benda yang tidak baik menyebabkan dia tidak mampu untuk mengelak daripada berlakunya kerosakan budaya. Apa sebenarnya yang remaja nak sebenarnya? Okey, apabila kita sentiasa melakukan survey di dalam iloveislam.com, kami mempunyai satu forum soal jawab. Kami ada satu slot yang sangat-sangat bermanfaat iaitu sharing for ummah. Kami mengumpulkan ustaz-ustaz, ustazah dari seluruh dunia. Kami kumpulkan kaunselor, kami kumpulkan engineer dan doktor, semua professionals untuk membantu rakyat Malaysia, terutama golongan remaja untuk menyelesaikan masalah mereka. Kerana apabila kita berhadapan face to face dengan remaja, mereka sangat takut untuk meluahkan perasaan. Jadi kami yakin medium internet merupakan medium yang orang tak malu untuk berkongsi masalah. Saudara Imran berasal daripada Felda. Yes. Dan kalau tengok latar belakang saudara pernah belajar di Kolej Islam. Perubahan tu ada perubahan di Kolej Islam. Kemudian pergi ke England. Yes. Tetapi saya melihat dia macam ikan, Datuk ya. Macam ikan, dia masuk laut, dia tak masing-masing. Bertahun-tahun duduk laut, dia tak masing-masing. Tapi selepas dia dah mati, bawa orang masinkan dia. Persoalan dia, why nak melahirkan remaja yang seumpama ni, Datuk? Remaja yang suka ikan masin. Ini soalan penting ni sebenarnya. Kalau kita dapat jawab soalan ni memang selesai banyak masalah. Sebenarnya itulah dia. Balik pada coping skill tadi. Sebab di kajian mana-mana pun kita buat, saya dah sebut banyak kali ya. Sebenarnya bila mak bapa berjaya dan mampu nak jadi kawan-kawan kepada anak-anaknya, maka mak bapa akan jadi model yang terbaik.
Jadi mak bapa oleh kerana kecanggihan hidup, kepantasan hidup, kadang tak mampu, tak ada masa, tak ada peluang ruang dan peluang untuk menjadi kawan-kawan kepada anak-anaknya. Ali pun sebut, ya, bila umur anak 15 hingga 21, didiklah dengan cara berkawan, didik macam kawan. Jadi itulah waktu yang paling kata orang tu mencabar. Umur 15 dah 5 lebih ya. Ya. So 15 sampai 21 Ustaz, baru akil balik, 14 15 akil balik. Masa itulah miang dia dah mulalah tu. Miang dia Ya, datang. nak berkawan, nak mengawan tu dah ada masa tu sebenarnya. Itu betul tu. Masa itulah dia perlukan kawan. Dan kalau mak bapak tak mampu, maka orang luar tu. Jadi itu sebenarnya bila tak mampu kata no, yes dan no. Ya yang tidak tadi tu. Saya setuju tu. Jadi apa nak buat? So orang tua lah. Orang tua yang banyak pengalaman ni kena cari masa, kena ada mekanisme untuk jadi kawan, mendidik dengan berkawan. Sebab mereka ni nak diterima. Sebenarnya orang yang diterima ialah itulah melalui internet, melalui website, melalui blog-blog. Mereka bebas menyatakan dengan tidak kena kutuk. Ya, kalau mak bapak anak baru nak cakap atau jangan cakap dos. Habis macam mana? Macam mana? Ini satu perkara. Dan yang keduanya, ketiganya ialah kita mendidik anak kita sama. Ustaz, saya kalau kita tidak dididik dengan cara baru, kita terdapat ilmu baru, tak dapat tidak kita akan didik anak kita cara mana mak bapak kita didik kita. Dia begitu. Dia jadi satu legacy, ya, satu keturunan. Tapi persoalan dia tu, kadang-kadang masyarakat mengambil kira dalam persoalan pendidikan ni. Kadang-kadang dia kata, Ustaz, saya dah hantar anak saya, Ustaz, sekolah agama, sekolah kafah, Ustaz. Malam ada lagi pula tuition, kemudian ada ngaji Quran. Saya hantar anak saya sampai depan sekolah, Ustaz. Betul. Tapi dia tak pergi sekolah. Dia salahkan cikgu pula. Ni cikgu yang salah ni, kata dia. Sampai ke cikgu kata bukan salah saya. Saya nak ramai jaga anak murid yang lain. Cikgu pula kata bukan salah saya. Ni salah jaga ni, kata dia. Dia salahkan jaga pula. Jaga kata bukan salah saya. Saya dah kontrol dia. Kalau saya cakap banyak-banyak, dia pancitkan tayar motor saya. Jaga kata ini salah yang luar tu. Saya berkafe. Dia salahkan Cina saya berkafe pula, Ustaz. Jadi persoalannya siapa yang bersalah? Nak tahu? Teruskan bersama di Liga Ilmu. Terima kasih kerana masih bersama di Liga Ilmu. Pastinya di Astroasis Inspirasi Sanubari. Dan Ustaz, tadi kita sebut siapa yang bersalah. Nak salahkan siapa? Sekarang ini berlaku salah menyalah dalam masyarakat. Persoalannya, salah siapa? Silakan Ustaz. Apabila menyebut berkenaan dengan jahiliyah moden, jahiliyah asal dulu kewujudannya dalam pelbagai aspek. Bukan jahiliyah remaja sahaja. Jahiliyah dalam bidang ekonomi masyarakat jahiliyah Mekah dulu. Jahiliyah dalam masalah akhlak muda-mudi. Jahiliyah di dalam pelbagai aspek kehidupan manusia. Kalau sebagai satu contoh, di zaman Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad datang berdakwah di Mekah, terkenal masyarakat Mekah dapat baby perempuan tanam hidup-hidup. Sebab apa dihina sangat anak perempuan? Mereka Ustaz? menghina anak perempuan. Sebelum zaman Nabi Muhammad, ada lagi jahiliyah sebelum itu yang membunuh anak lelaki. Iaitulah di zaman Fir'aun, membunuh anak lelaki. Sebelum zaman Nabi Muhammad, membunuh anak perempuan. Jahiliyah moden, Dua-dua dia bunuh. jahiliyah moden tak kira lelaki perempuan dibuang dalam tong sampah. Tapi zaman Nabi Muhammad, jahiliyah sebelum zaman baginda, anak ditanam. Wa'dul banat. Kan? Wa'dul banat disebut tanam anak. Yang jahiliyah moden lagi teruk. Mereka tak tanam. Mereka buang kat tong sampah, dekat stesen bas. Yang berzina, yang jelih bertakwa sikit, dia buang anak kat surau. Kan? Ini masalah. Oh, jenis bertakwa. Dia berzina, hantar kat surau. Kan? Letak duit RM10 untuk anak saya. Kan? So, jahiliyah ini lebih hebat. Jahiliyah dahulu mereka meminum arak secara kecil-kecilan. Jahiliyah dahulu mereka berjudi kecil-kecilan. Sekarang berjudi boleh online. Online. Jahiliyah moden jauh lebih hebat. Anak-anak muda remaja dulu penzinaan. Cerita zina dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Aisyah radhiyallahu anha menyebut perkahwinan jahiliyah ada 4 jenis. Pertama, perkahwinan biasa macam kita sekarang. Yang kedua, lebih kurang 10 orang pergi berzina dengan seorang perempuan, mengandung, melahirkan anak. Perempuan ini yang menentukan siapa ayah pada anak ni. Satu bentuk. Ada yang siap letak tanda dekat rumah dia, siapa nak berzina dengan saya, sila datang.
Teruk ya. Itu jahiliah zaman Dahulu. sebelum Nabi Muhammad Sebelum kan. Nabi Muhammad. Dan Aisyah sebut ada beberapa jenis kahwin. Tapi jahiliah zaman sekarang perempuan sama perempuan, lelaki sama lelaki. Itu jauh lebih hebat. Lembu tahu pun malu. Lembu pun tak buat. Lembu dia cari lembu lelaki, cari lembu perempuan. Lembu lelaki pula. Jantan. Jantan. Kan? Zaman sekarang jahiliah moden jauh lebih teruk. So persoalan salah siapa, kita kena cek diri kita masing-masing di setiap peringkat. Kerana jahiliah ini berlaku di setiap peringkat. Kita tak boleh nak salahkan remaja semata-mata. Kenapa remaja terjadi sedemikian? Kerana faktor-faktor luaran, faktor dalaman, pelbagai aspek. Jadi salah siapa? Salahnya ialah jahiliah yang masih wujud. Solusinya ialah kita mengenal pasti jahiliah ini dan kita kena atasi jahiliah. Kena atasi. Ya. Bila sebut kena atasi Datuk ni, dalam hadis menyebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu ialah pemimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan. Mungkin Datuk boleh jelaskan. Dikatakan pemimpin tu pemimpin yang bagaimana yang kena bertanggungjawab untuk membetulkan masyarakat ni Datuk. Oleh kerana semua orang itu pemimpin, semua orang pemimpin. Jadi setiap orang, ya, mak bapak kena sedar bahawa semua orang lah, mak bapak kena tanya, di mana silap aku kalau anak aku buat silap, di mana salah aku. Mak tanya, ayah tanya. Zaman sekarang, menyalahkan siapa-siapa tak selesaikan masalah. Tapi saya selalu sebut pada semua orang yang sudi dengar, jangan cari siapa salah, cari apa yang tak betul kita betulkan. Ya. So kalau saya bercakap pada orang muda, pada remaja, saya fokus pada kesilapan mereka dan apa mereka boleh buat. Kalau saya cakap pada orang tua, saya tak salahkan anak-anak, saya salahkan orang tua di mana mereka boleh berubah. Kalau saya cakap dengan guru-guru, saya akan fokus pada di mana kesilapan guru-guru. Jadi kita kalau kita semua orang yang kullukum mas'ulun an ra'iyati tadi, kalau semua orang sibuk tanya, aku ni pemimpin, aku bertanggungjawab, apa aku patut buat? Apakah perkara-perkara yang aku masih mampu buat tapi masih tak buat? Kalau semua orang bertanya begitu, banyak masalah selesai. Tapi masalahnya Datuk ya. Masalahnya bila sebut dengan pemimpin, orang faham pemimpin. Itu Sedangkan Nabi kata setiap kamu, Naam. ketua kampung pemimpin, Ya. mak bapak pemimpin, Ya. PIBG pemimpin, Right. semua orang pemimpin dan dia kena bertanggungjawab. Tapi persoalannya kepada orang yang bernama remaja ni. Sebenarnya remaja nak apa sebenarnya? Apa yang remaja nak sebenarnya? Kita dah bagi macam-macam. Kita dah bagi media elektronik, kita dah bagi media cetak. Semua kita dah bagi. Apa yang remaja nak sampai merempit ni? Sila. Terima kasih. Bila kita bertanya atau mempersoalkan tentang apa yang remaja nak, bila kita lakukan survey, kita dapati ramai remaja dia nak kebahagiaan Kebahagiaan. dan dia nak ketenangan hidup. Masalah yang berlaku sekarang, kebanyakan ibu bapa di rumah, dia orang tak berada di rumah. Dia orang bekerja di luar. Jadi anak-anak ni, remaja, mereka memerlukan sesuatu yang boleh menenangkan diri mereka dan berkongsi masalah mereka. Jadi itu yang kami nak. Tetapi oleh kerana tiada tempat untuk bergantung di rumah, kami terpaksa bergerak keluar untuk mencari seseorang yang kita boleh share atau kongsi apa masalah yang kita hadapi. Sebab tu saya yakin bahawa salah satu perkara yang sangat penting penyebab kepada masalah remaja adalah pemilihan kawan. Kawan salah pilih. Sebab tu bila kita salah pilih kawan, kita jadi tak menentu arah. Tapi remaja dia suka mencuba sesuatu yang baru. Remaja dia suka mencuba sesuatu yang baru Datuk. Dia suka yang agak pelik sikit. Contoh yang baju nampak pusat, dia suka. Sebab baru bagi dia. Rambut macam Ultraman, tegak macam kata, Ultraman taruh, dia suka. Sebab dia pelik pada orang. Jadi yang remaja suka tu kadang-kadang pada pandangan orang tua ni, sakitnya mataku. Jadi yang remaja nak tu sebenarnya, apa dia sebenarnya tu? Bila kita soalkan tentang apa yang remaja nak. Jadi selain daripada apa yang kita nak in term of masa yang diperuntukkan oleh mak ayah kepada kita, dengan benda-benda contoh macam tadi Ustaz bagi tahu, remaja suka perkara yang pelik-pelik untuk mereka cuba. Jadi daripada apa yang mereka cuba tu, kami remaja ni merasakan bahawa kami hebat. Dia rasa bahagia, yes, bahagia ya. Bahagia, hebat. Adakah mungkin sebab banyak sangat masa lapang? Remaja Cina, remaja Yahudi, dia tak ada masa senggang. Jadi tak ada banyak masalah timbul. Adakah sebab remaja kita, khususnya orang Melayu, banyak masa senggang sampai perlukan perhatian manja dan sebagainya? Apa kata remaja? Itu salah satu perkara yang menyebabkan kita orang Melayu terutamanya ketinggalan jauh ke belakang.
Kita terlalu banyak masa lapang. Yes. Kerana seperti yang kita selalu dengar, 5 perkara yang bila kita tak guna sebetul-betulnya, kita akan rugi. Ya. Dan salah satunya adalah masa. Dan saya lihat remaja, kebanyakannya lelaki, banyak masa mereka habiskan di IPT dan di sekolah-sekolah main game. Itu masalahnya. Tapi kita sebagai seorang Muslim yang nak jadi Muslim super, kita mesti gunakan masa lapang kita tu untuk fikir. Okey, macam mana kita nak buat game? Game Islam contohnya. Macam mana kita nak gunakan masa tu untuk fikir macam mana nak satu padukan orang Islam. Macam mana nak bina satu generasi yang bila tahun 2020 kitalah menggerakkan Malaysia. Saudara, orang yang pernah belajar di luar negara di England, ya, dengan keadaan sosial yang teruk lah Datuk. Tetapi limadha? Why? Cakap putih lah tu. Boleh cakap jauh lagi tu? Boleh. Limadha? Why? Sebab apa enta boleh kuat untuk menghadapi situasi itu? Sedangkan enta dah berpelda. Perkara yang paling penting bagi saya adalah kawan yang kita pilih. Kawan kita pilih. Sebelum saya fly ataupun pergi ke England, saya dah set dalam diri saya nak kawan dengan orang yang baik. Asalnya boleh tanya mak ayah saya bukan orang yang baik. Saya jenis yang memberontak, suka benda baru. Jahat ni dulu. Yes, memang. Nakal. Jahat lain. Tak buat apa, jenayah. Okey. Jadi saya set dalam diri saya nak jadi orang yang paling bermanfaat kepada dunia. Pada dengan agama pula macam mana, Ustaz? Ini menunjukkan bahawa kepada para remaja khususnya yang pernah melalui zaman-zaman rambut Trojan. Ustaz dulu pun remaja juga kan? Tapi zaman tu tak ada lagi rambut Trojan. Kan? Bermakna setiap orang berpeluang untuk jadi baik. Ya. Setiap orang berpeluang untuk berjaya. Bahkan generasi awal Islam yang dibentuk oleh Nabi Muhammad daripada zaman jahiliah menjadi first generation, generasi Islam yang pertama daripada dunia jahiliah. Ya, begitu. Dengan Islam, apabila dikikis pemikiran, Dan cara berfikir jahiliah ini, mereka menjadi umat yang terbaik. Umat yang terbaik sebab Yes. dia nak berubah. Ya. Jadi maknanya tidak kita siapa. Tidak sekarang bila. Anda boleh berubah. Pastikan terus bersama di Liga Ilmu. Terima kasih guys kerana masih bersama di Liga Ilmu bagi penduduk-penduduk yang berada di dataran Dewan Felda Jaya Utara Trolak Sungai Perak. Dan hari ini kita meneruskan perbincangan kita dalam bab yang tak lain tak bukan, tajuk itu cukup hebat Datuk ya, yang berkaitan yang dengan yang gejala-gejala yang berlaku pada hari ini. Dan kita nak terus pada Ustaz. Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Rasul sebagai penyelamat. Dan maknanya agama sebagai penyelamat. Mungkin Ustaz boleh jelaskan kepada yang ada pada hari ini, yang ada di rumah sekarang ini, bagaimana katakan agama tu boleh menyelesaikan permasalahan yang ada pada hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqihu." Yang the best di kalangan kamu di zaman jahiliyahnya, dia juga akan menjadi yang terbaik apabila dia faham. Dia faham. Apabila dia faham Islam yang dianuti. Contoh terlalu banyak. Sayyidina Umar Al-Khattab, di antara orang yang kuat menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia seorang yang samsing di Mekah, orang gedebe kat Mekah. Dia menentang Nabi Muhammad, nak pukul Nabi Muhammad, bawa pedang nak pergi tikam Nabi Muhammad. Idza faqihu, setelah dia faham Islam, dia declare ketika hari Sayyidina Umar nak berhijrah ke Madinah, wahai orang Mekah, siapa yang hendakkan isterinya jadi janda, siapa yang nak anak-anaknya jadi anak yatim, tunggu aku, besok Umar nak hijrah. Setelah dia faham Islam, dia guna kehebatan dia zaman jahiliah dulu untuk Islam. Maka pada hari ini yang kita sebut remaja, bukan remaja saja yang bermasalah, sebenarnya retua pun ada masalah. Betul. Kan? Pelbagai peringkat. Tetapi di zaman jahiliah kita itu, apabila kita memahami Islam dan membuang jahiliah daripada kepala kita, gunakan kehebatan kita di zaman jahiliah itu untuk Islam. Islam bukan untuk ustaz sahaja. Islam bukan untuk tuan haji sahaja. Islam untuk seluruh umat. Maka di sana ada engineer Islam, arkitek Islam, motivator Islam dan sebagainya. Kita tak nak engineer yang jahiliah,
anak arkitek yang jahiliah, accountant yang jahiliah, moden. Kerana lagi hebat daripada jahiliah dulu. Kesan tarbiyah. Mana kesan tarbiyah Rasulullah tu mengubah Umar yang begitu samsing Ustaz, sampai jadi orang yang cukup kuat berpegang Islam. Dan ada seorang remaja pada sidang remaja sekalian, Tha'labah bin Abdul Rahman, seorang yang asal zaman jahiliah apabila dia memeluk Islam, suatu hari disuruh oleh Rasulullah mencari satu barang. Dia keluar dari rumah Rasulullah. Dalam perjalanan dia nak pergi cari barang, lalu di tempat rumah seorang Ansar. Ketika itu zaman dulu pintu bukan macam kita, kain-kain guni macam tu je. Tha'labah terlihat ke arah rumah dan pintu ditiup angin. Kat dalam sana pintu bilik air ditiup angin. Dia terlihat seorang perempuan sedang mandi. Lalu terus a'udzubillah. Bukan alhamdulillah. Barangkali kalau zaman sekarang alhamdulillah. Kan? A'udzubillah. Lalu dia lari ke sebuah bukit, diringkaskan cerita dia bertaubat sungguh-sungguh. Akhirnya Rasulullah arah Saidina Umar cari dia baru balik. Dia uzur sakit kerana banyak hari tak makan, hanya minum susu kambing di kaki bukit itu. Akhirnya Tha'labah ini menghembuskan nafas dia yang terakhir di atas riba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sangat menarik, di hari pengkebumian Tha'labah bin Abdul Rahman, sahabat ramai kat kubur. Bila Rasulullah datang, sahabat buka ruang. Rasulullah pun menghampiri kubur Tha'labah, tapi dalam keadaan berjalan agak tak selesa. Sahabat kata, wahai Rasulullah, kami dah buka jalan, kenapa Rasulullah lalu macam tak selesa? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak melihat betapa ramainya malaikat yang hadir menghantar jenazah remaja ini ke kubur. Seorang remaja boleh bertukar, berubah menjadi baik dengan didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan taubatnya diterima sehingga malaikat menghantar ke kubur radhiyallahu an. Kesan tarbiyah Rasulullah. Ustaz, Datuk bila sebut dengan kesan tarbiyah ni ya, dia mungkin bagaimana kita nak melahirkan satu remaja atau umat Islam yang ada jati diri yang strong. Datang apa saja pun dia boleh tepis. Bagaimana untuk melahirkan jati diri tersebut, Datuk? Tak dapat tidak nak melahirkan jati diri yang sebenar datang dari dalam ya. Sebenarnya bila disebut tadi Tha'labah tadi tu dia minum susu kambing saja berminggu tak makan. Sebenarnya bila Al-Ghazali menyebut nafsu itu datangnya daripada perut, daripada makanan. Nafsu ini menyebabkan kita terjebak dengan jalan moden, nafsu. Dan nafsu itu dipengaruhi oleh satu afkalah hati yang kotor. Kedua adalah pemakanan tu. Tengoklah sekarang Ustaz, yang saya sebut tu, pukul 2 pagi kat Gunung Besar, tak tahulah. 2 pagi makan, 4 pagi makan. Ya Allah, ya. Tengok macam mana. Ya, Nabi SAW menyebut aku makan daging kambing, ya. Aku berumah tangga, ada syahwat. Tapi Nabi makan 40 hari sekali daging. Ya, Ustaz, anak yang lain ni hampir tiap hari makan daging, macam mana? Bukan tiap hari, banyak kali. Banyak hari. Banyak hari. Kali. Itulah dia, banyak kali tu. So, itulah masalah hati. Masalah diet, makanan tak betul. Masalah itulah persekitaran disebut oleh orang muda ni ya. Imran sebutkan tentang persekitaran ya. Dan saya sebut tadi tu, walau bagaimanapun untuk melahirkan jati diri yang hebat di kalangan baik remaja, baik orang tua, sebabnya Nabi bilang, yang terbaik antara kamu ialah orang sentiasa ingat mati dan bersedia untuk mati. Tapi macam mana mak bapak, guru-guru, ustaz, anak sendiri nak memberitahu pada orang muda, ingat mati, ingat mati. Macam mana? Inilah dia. Bila gagal ingat mati, maka semua masalah timbul, termasuk jahilah moden ni. So, kita kena terapkan semua pihak, mak bapak tu utamanya lah. Sebab dalam rumah tangga di mana mak bapak sebagai pemimpin yang terpenting, maka kena pesan. So, untuk membentuk jati diri yang sebenar, ilmunya kena ada, suasananya kena betul. Tapi yang paling penting itulah cari jalan supaya hidayah turun. Sebabnya sembahyang jangan tinggal. Inilah masalah ni ya. Dan sembahyang di akhir zaman ni kalau boleh sembahyang fardu beres, sembahyang sunat dibanyakkan untuk menampung sembahyang-sembahyang kita yang tak berapa cantik. Kalau itu dah beres, maka ikan akan terus tak akan jadi asin forever. Inilah masalahnya. Tu masalah sembahyangnya ya. Tapi siapa yang nak ya, bila anda buat kajian 80% remaja dan orang tua tak sembahyang 5 waktu, ini sebenarnya satu darurat. Satu darurat. Siapa nak kempen? Oh, ini darurat besar. Orang Islam majoriti di Malaysia tak sembahyang darurat. Bukan dadah itu darurat. Yes, it is important, but tak sembahyang itu darurat. Tapi tak glamour, Ustaz. Tak glamour.
Ini masalahnya. Dan Inna kita salata, cakap, ya. inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu mencegah kamu daripada bermula apa pun mesti kait tentang solat. Jadi untuk mengetahui perbahasan lebih lanjut, terus bersama di Liga Ilmu. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas. Terima kasih kerana masih bersama di Liga Ilmu. Kita pun dah berada di segmen yang terakhir ni, Datuk, ya. Dan saya nak terus kepada orang muda kita, ya, saudara Muhammad Nurul Imran. Jadi bila tadi Datuk beritahu bahawa punca utama mohon kita kembali kepada agama. Maknanya yang disebut yang paling penting ialah solat, Datuk, ya. Solat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi remaja kata, Ustaz, kami ni kalau solat janji ke masjid tak rock lah. Nampak waraan ni jenis tak, orang kata tak macho. Jadi ente tolong bagi tahu kami orang-orang lama ni, orang lama lah, anak baru je. Tolong beritahu kami kepada semua penonton rumah, bagaimana anda yang dikatakan mengajak remaja untuk menunaikan solat. Kami 3 tahun berpengalaman menguruskan iloveislam.com deal dengan remaja yang banyak di seluruh dunia. Jadi kami mempunyai 2 formula yang kami amalkan dan kami yakin 2 perkara kalau kita mampu untuk tackle, insya-Allah para golongan remaja akan berubah, transform menjadi remaja yang betul-betul memberi manfaat kepada masyarakat. Dan yang pertama adalah minda atau persepsi. Minda. Apa Stephen R. Covey kata apabila anaknya yang salah seorang anaknya menghadapi masalah dalam pelajaran dan juga sikap, dan kita tahu Stephen R. Covey adalah orang yang mengubah orang. Beliau berkata apabila berfikir berbincang bersama isterinya, last kali dia simpulkan bahawa if we want to change the situation, jika kita mahu mengubah situasi, we must first have to change ourselves. Ubah diri kita dulu. If we want to change ourselves effectively, jika kita nak ubah diri kita secara efektif, we must first change our perception. Jadi kami yakin jika kita fokus penyelesaian masalah kepada remaja adalah minda atau persepsi kita, insya-Allah remaja akan berubah. Yang kedua, kami yakin bahawa hati itu sangat penting untuk kita tackle remaja. Remaja ni apabila kita goncang hati dia, insya-Allah kita suruhlah dia buat kerja-kerja Islam, buatlah kerja-kerja yang baik, belajar, insya-Allah dia akan buat. Itu yang disebut oleh Nabi. Jika kita mahu sesuatu badan jasad kita baik, mesti ada satu benda yang baik, yang perlu bersih, iaitu hati. Jadi hati ini sangat penting untuk kita jadikan fokus, mencari formula, mencari jalan macam mana kita nak tackle hati remaja supaya dia suka tentang solat, supaya dia faham bahawa solat ini adalah satu pembinaan karakter, satu amalan yang Allah dah ajar kepada Nabi semasa Nabi naik ke langit. Dan solat itu adalah, kita kena faham, remaja kena faham bahawa solatlah pembinaan karakter. Jika kita belajar ilmu psikologi dengan barat, kita faham, kita tahu banyak cara untuk mengubah seseorang. Tetapi Islam, dalam Islam sendiri, rukun Islam, solat itu sendiri telah mengajar kita tentang disiplin, patuhi masa, jangan ponteng-ponteng, fokus dan sebagainya. Dan saya nampak jika kita mahu menggalakkan remaja untuk jaga solat 5 waktu, itu yang kita nak ubah. Dan kami yakin di iloveislam.com, media is the best thing to change people perception. Dan oleh itu kami di iLove Islam, walaupun kami muda, tapi kami mempunyai visi yang jelas. Yang pertama, kami mahu jadikan media Islam menjadi media pilihan masyarakat, bukan sekadar alternatif, pilihan. Tapi remaja tak boleh lari daripada sport, song, Datuk, screen, smoke, seks. Sport, song, seks, screen, smoke. Dan barat, Datuk, menggunakan kelima-lima ni untuk grab golongan remaja ni. Jadi mungkin Datuk boleh beri satu resolusi dalam perbincangan kita pada hari ini, Datuk. Silakan, Datuk. Betul lah. Itu memang kita tak dapat nampak, ya. Tapi kita kena ingat hakikat bahawa, ya, kalau pokok kayu jati itu tak kena angin, tak kena ribut, tak kena serang oleh serangga dan sebagainya, dia tak akan jadi kayu yang kukuh. Jadi manusia tak akan hebat kalau tak diuji. Itu sebabnya kena patah balik pada dasar, Ustaz, pada basic. Kita kena pakai bahasa. Of course, tadi solat kita dah tahu, bincang dah. Tapi itu sebabnya bila kita sebut tadi tu, bila kita buat, saya suka formula yang paling simple, yang kalau kita buat, remaja pun nampak dia punya kemudahannya, mudahnya untuk buat. Solat itu susah. Tapi kalau misalnya kita kata, memanglah, kalau kita ingat mati, saya selalu tanya remaja, bila kita akan mati? Tak tahu. Boleh ada kemungkinan kita mati besok? Mungkin. Habis kalau mati besok, bila nak berubah jadi baik? Sekarang. Apa nak buat sekarang? Oh, jaga sembahyang. Bila ingat mati, semuanya ingat mati very important. Tapi siapa nak pesan kat anak-anak ni, kat orang tua, orang muda, untuk ingat mati? Satu. Yang keduanya, saya dah buat survey dah.
Kalau semua orang, ustaz saya, budak remaja atau siapa-siapa pun, buat apa pun dengan start dengan basmalah, buat apa pun dengan start basmalah, what happened? Jadi hebat. Ada keberkatan. Keberkatan. Tapi saya tanya maaf ya, saya tanya ibu-ibu, berapa orang yang masih sebut pada anak-anaknya untuk makan, untuk bergerak, untuk pakai kasut, untuk keluar rumah, baca bismillah dulu? Yang umur 18 tahun kata, 1% saja mak bapak masih pesan. 1% mak bapak masih pesan. Saya pesan pada anak-anak saya yang dah umur 20 tahun, keluar rumah aja, baca doa, baca bismillah, baca doa, tiap-tiap hari. Mudah-mudahan lekat, mudah-mudahan. So itu sebabnya benda yang asas, baca bismillah, selawat atas Nabi. Nabi menyebut, kalimah thayyibah 100 kali akan selesaikan 90 masalah dan penyakit. 90 penyakit dan masalah dengan la ilaha illallah. Ya Allah, mudahnya. Tapi siapa nak pesan ustaz? Siapa nak pesan? Kalau dipesan dan diamalkan, selawat atas Nabi 10 kali selawat cukup. Ya, dengan ialah solat dah beres, 10 kali selawat tengok. Tak jatuh dalam neraka kata Nabi. Jibril dah janji dah. Jibril janji dah. Ini benda-benda simple. Formula yang simple yang kena diterapkan dalam remaja. Siapa nak buat? Itu sebabnya media tadi. Media, kawan. Kalau semua asak tiap-tiap hari, mudah-mudahan satu hari. Semua orang kena berperanan. Semua orang kena berperanan untuk membentuk sesuatu masyarakat. Kerana lahirnya masyarakat jahiliah, kita kena fikir siapa dia. Mungkin ada satu jalan keluar ustaz sebagai segmen yang akhir ni. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari menceritakan seorang pembunuh 100 orang ingin bertaubat. Lalu dinasihatkan kepada lelaki ini, kamu nak berubah. Ni tajuk how to change. Kamu nak berubah, nak jadi baik, kamu kena berpindah ke sebuah tempat lain. Di sana ada orang baik-baik, kawan-kawan baik dan environment baik. Di sana kamu boleh memulakan hidup baru dan change dan berubah. Kalau macam tu semua kita kena pindah ke daripada ni? Tidak. Ini menunjukkan bahawa environment memainkan peranan yang sangat besar. Bagaimana mewujudkan persekitaran. Ada remaja yang nak solat, yang nak baca bismillah, tetapi dia tengok kiri, tengok kanan, on television, buka internet dan sebagainya, pelbagai jahiliah wujud. Dan inilah yang mempengaruhi mindsetting mereka. Mereka nak jadi baik, tapi yang ustaz kata tadi, tak rock lah kalau jadi baik. Kerana apa? Kerana environment persekitaran yang mempengaruhi mereka. Berapa ramai ibu bapa yang berusaha mengajar, ajar dan sebagainya, tetapi kerana persekitaran, akhirnya remaja-remaja ini terpengaruh. Bahkan orang dewasa pun. Orang dewasa ada yang nak jadi baik. Okey, saya balik dari Mekah ni nak jadi baik dah ustaz. Lepas minggu, jadi balik perangai lama. Kerana apa? Pengaruh persekitaran. Maka menjadi kewajipan semua pihak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin. Setiap pemimpin di pelbagai lapisan peringkat, mereka akan ditanya oleh Allah tentang apa yang mereka pimpin di bawah mereka. Keluarga, institusi dan sebagainya, mereka akan ditanya oleh Allah di hari akhirat kelak. Apakah yang telah kamu lakukan? Saya tertarik apa yang disebut oleh Ustaz Imran tadi. Kan? Berkenaan dengan cabaran yang dihadapi oleh anak-anak remaja ini memang tidak dapat dinafikan. Kita bab jahiliah. Kalau dulu jahiliah awal dulu, jin-jin hantu syaitan ada di bukit-bukit di gua. Sekarang jahiliah moden, jin hantu syaitan dalam TV pun masuk. Kan? Jadi jahiliah amalan remaja dan sebagainya kemudian mempengaruhi masyarakat dan inilah yang membawa kepada masalah yang begitu banyak pada hari ini. Begitulah para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang kena berperanan. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Kata Allah, jangan kamu menyangka kamu hidup dekat dunia ini main-main, kata Allah. Wa annakum ilaina la turja'un. Kamu kena ingat, kamu akan dikembalikan oleh Allah dan Allah akan tanya balik apa yang telah kamu buat dekat dunia dulu. Oleh itu para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah, ucapan terima kasih kepada semua kuasa program hari ini yang diadakan di dataran Dewan Felda Jaya Utara Trolak Sungai Perak yang mana telah berjayanya rakaman Liga Ilmu. InsyaAllah jumpa lagi di masa akan datang. Aku lupa hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.